hormati Fadil Tuan Imam Surau Al-Husna Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Haji Aki Nurul Haq selaku Laras, semua yang kuasa penyelaras majlis ilmu di Johor ini 5 dan 6 bulan Mei 2012. Semua peserta muslim dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu yang kita pilih sebuah kitab yang baru diterbitkan, nama dia Keindahan Islam, ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan nama Mahasinul Islam. Keindahan Islam. Kita tak bincang tentang hukum hakam satu persatu, tapi lebih kepada hikmah di sebalik pencarian Islam. Kalau solat, kenapa solat? Apa kelebihannya? Kalau puasa, kenapa puasa? Kita nak cari dalam kita hukum puasa yang membatalkan itu kena baca dalam kitab fiqh. Kitab Mahasinul Islam kita nak tonjolkan kepada masyarakat yang Islamnya, yang bukan Islamnya, yang separuh Islamnya, supaya mereka kenal apa itu Islam. Karena hari ini bila kita kenal Islam bukan daripada sumbernya, mungkin awal kenal Islam melalui orang Islam, atau dia kenal Islam melalui tulisan-tulisan yang dia jumpa. Sekarang ini syekh yang paling besar dalam dunia ini dia panggil Syekh Wiki. Kenal Wiki? Syekh Google. Wiki tak kenal. Semua kalau kita dalam internet, Wiki lah yang jawab. Tanya tentang Islam pun dia juga jawab kan? Jadi Wiki itu siapa? Itu jadi persoalan kita. Betul kita. Yang saya heran hari ini, kita pengkaji Islam juga tulis dalam ketak hijau kita, rujukannya Wikipedia. Tentang Islam, mana kita imam-imam kita, mana kita Imam Syafi'i, mana kita Imam Ghazali, mana kata Imam Nawawi. Kenapa hilang identiti sampai mereka? Kita ambil Islam daripada tak tahu siapa. Kalau kita siapa ini, siapa yang pengen menulis dia? Tak tahu kita tak. Itu jadi masalah kita. Kita ambil sumber Islam daripada orang lain. Itu sebab pengkaji-pengkaji tentang Islam hari ini ramai yang berlaku tidak adil kepada Islam. Kenapa? Karena diambil Islam itu daripada umat Islam. Dia melawat negara-negara Islam, ada Islam jadi Islam kotor, Islam tak satu, Islam jadi tak adil. Kita macam adil tak adil? Tak adil. Yang adilnya Islam ambil dari sumber ni. Di manakah sumber mengajar Islam? Daripada Quran, daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kita pasang ini Islam. Masalah pelaksanaan cerita lain, itu orang Islam. Jadi kita nak tonjolkan, mungkin tuan-tuan bertanya, apa isi kandungan yang sebenarnya dalam Mahasinul Islam, dalam Keindahan Islam ini duduk di mana? Duduk di hikmah di sebalik pencahayaan. Kita belajar daripada nomor 1, daripada kulit ini. Jadi Keindahan Islam itu disudut dari sudut hikmah. Jadi kita nak saudara-saudari yang suka menulis, tak kira tulis blog, tulis Facebook, tulis apa saja yang kita boleh sebarkan melalui tulisan-tulisan raya atau benda kertas ini. Kita ambil dalam kitab kita tempat-tempat yang kita rasa perlu diperbesarkan, perlu diketengahkan kepada masyarakat awam. Kerak ini masuk, biar orang tahu Islam itu tidak di mana. Itu makna Keindahan Islam. Jadi buku ini ditulis oleh beberapa orang panel penulis di Universiti Islam Madinah, yang saya terlibat secara langsung waktu masih belajar di sana. Dan kita cuba bawa tajuk ini sudah lama. Imam Al-Qaffar yang di antara orang terawal dalam fiqh Syafi'i, dia tulis sebuah kitab Mahasinul Islam. Sudah ada. Cuma oleh kerana kita tidak dibesarkan,
tajuk-tajuk seperti ini seolah-olah kita nampak macam jauh di antara kita. Hari ini pula sahabat-sahabat kita, pendakwah-pendakwah menunjukkan satu lagi nama yang perlu kita belajar, dipanggil maqasidus syariah. Maqasidus syariah maknanya objektif syariah. Dia lebih kurang juga. Kenapa disyariatkan? Ini tujuannya apa? Jadi sama lebih kurang dengan yang kita pelajari. Ini keindahan Islam dengan tujuan syarak lebih kurang ya. Adik-adik jadi tidak jauh jaraknya. Macam masing-masing membawa sudutnya nak menunjukkan kepada syariat Islam itu syariat yang indah. Jadi dalam siri rehlah kita ataupun jauhlah kita kepada buku ini, kita akan masuk secara sama ada kita baca penuh ataupun kita ambil petikan saja kerana memerlukan kepada masa yang panjang. Jadi saya, saudara-saudari, tuan-tuan boleh baca buku ini, tapi mungkin ada tempat perlu pada penjelasan. Kita tengok sepatah kata pengarang, terjemah dengan penerbit kita aja. Pengarang dia kata apa? Selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dengan satu tujuan yang sangat mulia. Apa tujuan yang sangat mulia ini? Tujuannya apa? Iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, inilah tujuan manusia ini dilakukan. Tujuan kita mari ke dunia, tujuan Allah Taala buat manusia ini supaya sebagaimana itu dalam surah Az-Zariyat, surah ini menjadi surah motto seorang muslim. Setiap orang Islam dia kena ambil surah ini, dia kena letak dalam kepala dia kena letak di rumah dia kena letak di mana-mana. Nak suruh kita ingat kita ni kenapa Allah jadikan. Ambil surah Az-Zariyat ini, tulis surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah. Konsep sembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah ini, dia nak berapa jam satu hari? Agak-agaknya berapa jam satu hari kita mengabdikan diri kepada Allah? Itu soalannya. Kalau kata, oh banyak saya, berapa jam? Setiap kali salat 10 minit. Jadi 5 kali salat baru 50 minit. Habis 23 jam 10 minit lagi kamu abdi kepada siapa? Kira Ustaz, 20 minit lagi 23 jam 10 minit mau abdi kepada siapa? Kita kalau tak abdi kepada Allah, bermakna kita abdi kepada makhluk. Jadi dia nak di sini Allah maka manusia diciptakan untuk melaksanakan tugas dan amalan yang ditentukan di atas muka bumi ini. Mereka tidak dijadikan untuk hidup dalam keadaan yang sia-sia abadan. Jangan kata aku hidup bebas. Apa yang budak-budak itu dekat baju dia. Bom apa dia tulis? Bom free apa dia? Siapa dia kata bom free? Nah ini ajaran-ajaran orang etis yang tak ada Tuhan. Tapi anak orang lain pakai juga. Kita ayah-ayah mau tengok anak pakai baju apa tu lihat aku dilahirkan untuk free. Free apa? Makan free. Minum free, tak ada free. Semua yang kita buat ada timbangannya, ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan beli. Jangan tulis baju orang jual beli, baju orang bagi free beli. Pakai tak tahu tulisan apa. Kena tengok, kena ada lapisan. Apa benda yang kamu pakai, apa benda yang kamu tulis. Mereka tidak dijadikan untuk hidup dalam kata sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara sia-sia saja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, kita akan kembali kepada Allah. Yang tak mungkin kita kata aku hidup bebas begitu saja tanpa ikatan kita dengan agama, tak mungkin. Ayasab insan yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahawa Allah akan dibiarkan begitu saja tanpa dipertanggungjawabkan? Iaitu mereka tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Tak mungkin berlaku seperti surah Al-Qiyamah ayat 36.
untuk mencapai maksud. Nah, ini di antara objektif ataupun keindahan Islam. Bila Allah nak satu benda, maka dia beri jalan dengan saya. Allah kata, aku nak suruh mengundi manusia mengabdikan diri kepada aku. Habis Tuhan lepas itu je. Tak begitu. Maka dibawa ke walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan apa semuanya, an ya'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut. Taghut itu banyak maknanya. Antara artinya syaitan, taghut. Orang-orang yang membenarkan dirinya disembah, dipuja, taghut. Pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan undang-undang Islam, taghut. Jadi taghut, syaitan, taghut. Ahli-ahli sihir, taghut mana-mana. Semua benda yang bercampur dengan syaitan boleh dikatakan itu taghut. Wajtanibut taghut, jauhlah diri daripada taghut. Syaitan dan apa saja disembah selain daripada Allah. Ayat ini surat An-Nahl ayat 26. Allah telah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Demikian juga Allah menjadikan risalah terakhir yang diturunkan kepada manusia, ialah Islam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak kita. Allah Taala nak suruh kita abdikan diri, maka dihantar oleh Rasul. Rasul ni lah orang yang boleh baca katalog. Nak pasang macam mana, nak letak di mana, nak letak warna apa, Rasul. Kerana dia yang faham. Ada kita ini bila kita beli barang-barang elektronik, kita akan tanya tuan-tuan pasang macam mana. Sebab tuan gedang, pekerja-pekerja, dia dah baca kan? Dia baca cara-cara operasi, cara-cara nak menggunakan. Jadi kalau kita ambil agama, kita ambil daripada Rasulullah SAW, bermakna kita ambil daripada orang yang bukan pekerja. Itu satu kes yang bahaya. Jadi Allah kata nak jadi manusia ni mengabdikan diri, maka dihantar Rasul. Itu dia panggil keindahan. Sama juga seperti bila Allah syariatkan puasa. Disyariatkan puasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Nak suruh jadi orang bertakwa. Kalau Tuhan kata jadi orang bertakwa, puasa pula macam-macam benda dia nafsu-nafsu masih lagi berleluasa, bebas berpuasa, sukar kita nak menghadapi. Sukar. Allah kata, Nabi SAW kata, "Iza kana awwal lailatin min Ramadan, sufidat asy-syayatin." Malam pertama Ramadan ikat syaitan. Habis. Terbuka tak buka jalan nak takwa? Terbuka, syaitan tak ada. Kecuali manusia sendiri. Dia jadi syaitan. Wal-iyaz billah. Itu dia sendiri yang bila jalan yang tak betul. Nak jadi syaitan. Apa nasib? Apa salah kita? Kamu itu di jalan. Itu dia panggil indahnya Islam ini. Allah nak buka lorong takwa, dia tutupnya pintu-pintu maksiat. Jadi dia kata, syaitan tak ada orang buat maksiat itu. Itulah kata para ulama, nak kata macam mana? Dia dah jadi syaitan. Syaitan tak juga. Dia sendiri sudah ambil jawatan, take over syaitan yang berpencin, yang berjudi. Jadi keistimewaan risalah agama yang diutus oleh Allah ini adalah semuanya menyuruh manusia kepada melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Telah kami wahyukan kepada mereka agar mengerjakan kebaikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami lah, yakni kepada Allah, mereka selalu menyembah. Surah Al-Anbiya ayat 73. Agama Islam ini merupakan agama yang terakhir, agama yang untuk seluruh manusia, bermula sejak Nabi Muhammad SAW diutuskan sehingga berlakunya kiamat. Ini dia panggil kaidah asas Islam itu. Allah binakan agama ini di atas asas-asas ini. Yang pertama, amalan yang mulia. Setiap amalan yang mulia yang ada itulah ajaran Islam. Jadi hari ini masyarakat beramal atau tidak, itu satu perkara yang berbeza. Mungkin kita kagum, orang barat lebih hebat, tapi kita nak tahu Islam lebih hebat lagi. Cuma orang tak beramal gitu. Akhlak
akhlak yang tinggi, perundangan yang adil, sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Sesuai dengan fitrah kejadian manusia pada setiap masa dan tempat. Nah, ini yang boleh. Syariat Islam ini sesuai. Tak ada siapa pun yang kata tak sesuai kita. Kalau makanan orang boleh bertikai. Kenapa yang nasi hari-hari kalimat roti? Tapi dalam agama tak ada. Nabi pun bila dia buat satu-satu syariat perundangan, dia letak satu benda yang general global. Contoh yang mudah yang saya nak beri apa? Bila Nabi kita nak ajar doa naik kenderaan, dia kata apa? Doa naik kenderaan. Dia tak kata doa naik unta. Kalau dalam hadis kata doa naik unta, tak boleh pakai. Tapi kita tak boleh. Aku naik kapal terbang. Bila naik kenderaan, selagi dia bernama kenderaan jet, apa boleh pula tak boleh. Nah, ini dia panggil syariat yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan masa dan zaman. Tak ada siapa boleh bertikai Islam tak dipakai zaman hari ini. Itu orang tak betul. Yang cakap sedemikian. Sebab apa dia jadi tak betul? Sebab dia tidak memahami agama yang betul. Dia belajar agama dengan kepala dia, menggalakkan manusia melakukan kebaikan, menghalalkan semua perkara yang baik, menegah semua perkara yang tidak baik. Nah, jadi Allah Ta'ala sebut dua ayat, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Allah halalkan benda baik, haramkan benda khaba'ith, benda yang tak baik. Itu dipanggil asas. Kemudian diperincikan oleh para ulama yang baik itu apa, yang tak baik itu apa. Jadi kalau Quran sebut semua yang baik macam ni, yang tak baik macam ni, agak-agaknya berapa puluh ratus jilid Quran. Kalau yang 30 jilid, 30 juzuk ni pun tak terbaca juga. Kalau ratus-ratus jilid, agak-agaknya lagi baca. Lagi baca dah. Ini pahala tak pasal. Allah tak beri kitab Hindu yang boleh dipergunakan, boleh dipakai bila-bila masa. Mengharamkan benda yang kotor dan semua perkara yang menyakitkan atau yang memudaratkan manusia pada agama dan dunia. Semua ajaran tersebut diturunkan untuk beri kebahagiaan kepada orang Islam semasa hidup di dunia agar dapat menikmati suatu kehidupan yang baik, kemudian berpindah darinya kepada kebahagiaan yang sempurna, iaitulah di akhirat. Setiap orang yang mengkaji dengan mendalam agama yang agung ini yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla akan mendapati ia dibina di atas ajaran yang suci, tujuan yang sangat mulia. Orang-orang yang mempertikaikan semua undang-undang Islam ini, orang itu tidak memahami agama. Kita tahu. Perlu pada kita jangan kira bangsa. Kadang-kadang saya orang lain tak saya tahu. Semua malam kita bila sebut orang lain, kita kata orang baru masuk Islam. Bila sebut Melayu, orang Islam boleh. Saya terlibat dengan perkim. Saya kata di perkim ni kena tunggu satu cawangan khas mu'alaf Melayu. Kita tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Bukan mu'alaf. Orang mu'alaf. Kita panggil orang-orang Melayu yang jauh dengan kepahaman Islam. Okay. Sungguhnya Allah SWT mensyariatkan agama untuk memberi kebaikan kepada manusia di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala yang panjang, surah Al-A'raf 157, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikut petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Surah Taha 123, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Ayat Al-Baqarah 185. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan kepada Islam itu dibina dengan asas tadi. Mudah, senang, tidak membebankan, mampu dibuat. Dan dibina di atas dasar akhlak yang mulia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia. Hadis Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beritahu, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan sebelumku melainkan menjadi kewajiban baginya agar menunjukkan kepada umatnya setiap kebaikan yang diketahuinya
dan memberi amaran peringatan kepada mereka daripada semua keburukan yang diketahui. Jadi Nabi-Nabi kerja macam tu. Kita orang Islam penyambung lidah Nabi juga, kita bertugas demikian. Yang kita tahu baik, bagi tahu. Yang tak baik, bagi tahu. Itu kita. Bagaimana tidak? Sedangkan Rasulullah SAW telah sampai di puncak kesempurnaan akhlak, pemeliharaan marwah, suci dan baik hati, serta kesempurnaan ubudiyah, kehambaan, tunduk merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat ini setiap satunya boleh diuraikan, tapi memadailah dengan isyarat yang ada ini. Ketinggian akhlak Rasulullah SAW telah diiktiraf oleh Tuhannya dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi yang agung. Dan surah Al-Qalam ayat 4. Maka telah sempurnalah satu anugerah kepada umat Islam, satu limpahan rahmat yang datang dari segenap sudut kepada mereka. Dari satu sudut, umat Islam diperintahkan melakukan ketaatan dan kebaikan, serta dilarang daripada melakukan maksiat dan perkara buruk. Mereka juga diperintah supaya mencontohi dan menteladani sifat-sifat sempurna dan ciri-ciri istimewa Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu, bila Nabi diminta uswatun, jadi contoh. Bila jadi contoh, maka Allah tidakkan semua peribadi. Apa yang dia buat, apa yang dia makan, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia bergaul dengan orang, bahkan macam mana nak dedahkan peribadi Nabi dalam rumah. Maka Allah Ta'ala izinkan Nabi berkahwin lebih daripada 4 orang. Itu syariat hebat. Mungkin dalam perkahwinan kita akan uraikan kenapa kita sedemikian. Karena bila kita kata contoh ini kita nak tiru, kita kena tahu dia punya macam mana kedudukan. Kalau nak contoh ambil tengah jalan boleh. Kita pergi rumah kawan, aku nak contoh rumah. Tahu contoh kat luar, bilik berapa tanah kat mana. Orang tak panggil contoh mana. Ambil kat luar lah dia. Ambil gambar kat luar. Naknya contoh maksudnya lengkap dari sudut peribadi di luar rumah, dalam rumah. Maka Allah izinkan Nabi bisa berkahwin lebih daripada 4 kan, nak dedahkan rahsia. Jadi manusia ini dedah rahsia juga, tapi cerita lain.